Assalamualaikum dan salam sejahtera. Topik kita yang seterusnya ialah respirasi haiwan. Respirasi merujuk pada proses penghasilan tenaga melalui oksidasi makanan. Respirasi terbahagi kepada dua peringkat, iaitu respirasi luar atau pernafasan dan respirasi dalam ataupun respirasi sel. Respirasi luar melibatkan pengambilan gas oksigen dan pembebasan gas karbon dioksida. Topik ini berfokuskan pada proses respirasi luar haiwan. Anda akan mempelajari tentang jenis organ pernafasan, mekanisme pernafasan dan pengangkutan oksigen bagi manusia, serangga dan ikan. Organ pernafasan organisma. Organ pernafasan hidupan yang berlainan adalah berbeza disesuaikan untuk bernafas dengan cekap. Organ pernafasan yang anda akan belajar dalam topik ini ialah sistem trakea, insan dan paru-paru. Raja menunjukkan sistem trakea serangga. Sistem trakea terdiri daripada jaringan tiub kecil yang dipanggil trakea. Trakea disambung pada udara luar melalui pembukaan yang dipanggil spirakel. Udara masuk melalui spirakel ke dalam trakea. Trakea bercabang berulang kali untuk membentuk salur-salur halus yang dipanggil trakeo. Dinding trakeo adalah nipis dan lembap. Setiap sel di dalam badan serangga dibekalkan dengan sekurang-kurangnya satu trakeo. Pertukaran gas berlaku di antara trakeo dan sel badan. Ciri-ciri dan penyesuaian sistem respirasi serangga. Sistem respirasi serangga terbahagi kepada tiga bahagian utama, iaitu spirakel, tiub trakea dan trakeo. Berikut ialah sistem pernafasan ikan. Organ pernafasan ikan ialah insan. Insan ialah struktur respirasi yang khusus untuk pernafasan di dalam air. Insan disesuaikan untuk menyerap gas oksigen terlarut dalam air. Setiap insan terdiri daripada satu lengkung insan yang keras dan dua baris filamen insan. Setiap filamen insan mempunyai lapisan menegak di permukaan atas dan bawah yang dipanggil lamela insan. Lamela insan merupakan permukaan untuk pertukaran gas berlaku. Filamen insan dibekalkan dengan jalinan kapilari yang banyak. Dinding filamen halus memudahkan resapan oksigen ke dalam kapilari darah. Sisir insan pula berbaris pada lengkung insan dan menapis zarah-zarah kecil seperti pasir supaya tidak memasuki bahagian filamen dan merosakkannya. Adakah anda perhatikan ikan di dalam air? Mulut ikan sentiasa terbuka dan tertutup. Ini ialah cara ikan bernafas. Ikan bernafas dengan membuka dan menutup mulut dan operculum secara berselang-seli. Semasa pembukaan mulut, rongga mulut membesar, isi padu bertambah, tekanan di dalam mulut menurun, manakala operculum menutup kerana tekanan di luar lebih tinggi. Air dan oksigen terlarut akan masuk. Semasa penutupan mulut ikan, rongga mulut mengecil, isi padu menurun, tekanan dalam mulut tinggi, operculum akan terbuka dan air dipaksa keluar. Kecekapan pertukaran gas dalam ikan ditambah lagi dengan mekanisme counter current exchange. Ini merujuk pada pengaliran darah pada arah yang bertentangan dengan air. Pengaliran seperti ini memaksimumkan pemindahan oksigen ke dalam insan. Ini ialah kerana darah terdioksigen dalam kapilari darah akan bertemu dengan air berkepekatan oksigen tinggi.
Kecerunan kepekatan ini membolehkan pemindahan oksigen yang banyak ke dalam darah. Sistem pernafasan manusia. Organ pernafasan manusia ialah paru-paru. Paru-paru merupakan tisu berspan yang dapat mengembang dan mengecut mengikut gerakan sedutan dan hembusan nafas. Trachea, struktur berbentuk tiub yang menyalurkan udara ke dalam dan keluar paru-paru. Trachea bercabang kepada sepasang bronkios. Setiap bronkios membahagi dan membentuk cabang-cabang yang lebih kecil yang dipanggil bronchiole. Bronchiole pula bercabang dan berakhir dengan kumpulan pundi udara yang dipanggil alveolus. Pertukaran gas berlaku pada permukaan alveolus secara resapan. Pertukaran gas di paru-paru berlaku secara resapan. Di alveolus, udara sedut mengandungi lebih banyak oksigen dan kurang karbon dioksida. Manakala di dalam kapilari darah, kepekatan oksigen lebih tinggi dan tekanan gas karbon dioksida rendah. Oksigen di alveolus akan meresap ke dalam kapilari darah, manakala gas karbon dioksida dalam kapilari darah meresap ke dalam udara alveolus. Darah yang meninggalkan alveolus mempunyai kandungan oksigen yang tinggi berbanding gas karbon dioksida. Letak tangan anda di atas dada anda, tarik nafas dengan kuat, rasa pergerakan tulang-tulang rusuk. Kemudian lepas nafas dengan kuat. Apakah yang anda dapati? Rajah di bawah menunjukkan mekanisme pernafasan manusia. Cuba terangkan apakah yang berlaku pada diafragma dan sangkar rusuk semasa tarikan dan hembusan nafas. Mekanisme pernafasan manusia. Semasa menarik nafas, otot interkostal luar mengecut, otot interkostal dalam akan mengendur, tulang rusuk menaik, diafragma mengecut dan mendatar. Isi padu toraks meningkat, tekanan udara di dalam paru-paru akan menurun dan udara masuk ke dalam paru-paru. Semasa menghembus nafas, otot interkostal luar mengendur, otot interkostal dalam akan mengecut, tulang rusuk menurun dan diafragma mengendur. Diafragma melengkung ke atas, isi padu toraks menurun, tekanan udara di dalam paru-paru pula akan meningkat. Udara dipaksa keluar dari paru-paru. Pengangkutan gas dalam manusia melibatkan sistem peredaran darah. Darah merupakan medium yang mengangkut oksigen daripada paru-paru ke seluruh badan dan karbon dioksida dari seluruh badan ke paru-paru. Semasa respirasi luar atau pernafasan, gas oksigen meresap daripada alveolus melalui membran alveolus dan masuk ke dalam plasma darah. Kebanyakan oksigen masuk ke dalam sel darah merah dan bergabung dengan hemoglobin untuk membentuk oksihemoglobin. Selebihnya, oksigen diangkut sebagai oksigen terlarut dalam darah. Pengangkutan gas karbon dioksida. Karbon dioksida yang terhasil daripada respirasi sel akan meresap dari bendali tisu ke dalam plasma darah. Lebih kurang 7% daripada karbon dioksida kekal dalam plasma darah, manakala selebihnya akan masuk ke dalam sel darah merah.